A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadinil amin. Al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang bersama-sama dengan saya pada petang ini menerusi FB Live, ya, bersama dengan Masjid As-Siddiqin Batang Benar Nilai Negeri Sembilan. Okay. Moga-moga pada petang ini insya-Allah 16 Ramadan 1441 Hijrah, moga-moga kita berada di dalam rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan sekali lagi moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, khususnya ibadah puasa kita, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ataupun kita kata amalan yang kita buat pada malam tersebut akan menyamai amalan yang dibuat selama lebih kurang 84 tahun. Allahu Rabbi. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah ya, menerusi siaran kita pada petang ini, kita sama-sama cuba merenung, cuba mengambil iktibar, cuba sama-sama kita mengambil pengajaran daripada sepotong ayat Al-Quranul Karim, Suratul Baqarah ayat 183. Ya, ayat 183 daripada Suratul Baqarah. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, itu ayat daripada Suratul Baqarah 183. Jadi ayat ni cerita, wahai orang yang beriman, ya, wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah difardukan atau diwajibkan ke atas mereka yang sebelum daripada kamu. Moga-moga kamu beroleh ketakwaan. Moga-moga kamu menjadi orang yang bertakwa insya-Allah. Baik. Jadi daripada ayat 183 ni tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perkara yang mungkin kita boleh ambil iktibar. Ya, yang boleh kita ambil pengajaran dalam tempoh masa kita petang ini, ya. Iaitu perkara yang pertama. InsyaAllah ya, kita akan tengok 2 atau 3 perkara ikut kesempatan kita insyaAllah. Ada beberapa perkara yang boleh kita ambil iktibar daripada ayat ini, ayat 183 Suratul Baqarah ini. Allah Subhanahu wa taala memberitahu ayat ini cerita berkenaan dengan pengajaran pertama. Allah memberitahu bahawa ibadah puasa dalam bulan Ramadan ini adalah merupakan ibadah fardu atau ibadah yang wajib. Bahasa mudahnya kita kata, Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bahawa puasa dalam bulan Ramadan ini adalah perkara yang diwajibkan ke atas kita. Iaitu perkara yang mesti kita buat. Ya, jadi perkara wajib ni adalah perkara yang dituntut dalam agama, perkara yang memang diperintahkan kita untuk buat. Itu perkara wajib. Jadi perkara wajib ni adalah perkara yang kalau kita buat, kita dapat pahala. Alhamdulillah. Dan perkara wajib ni yang diperintahkan Allah Ta'ala ni, kalaulah kita tinggalkan, nescaya kita akan mendapat dosa, mendapat murka daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Baik. Jadi itu perkara yang boleh kita ambil daripada ayat ini berkenaan dengan kewajipan melaksanakan ibadah puasa. Dan kita juga boleh faham di sini bahawa apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk melakukan suatu amal kewajipan, ya, bila Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk buat suatu benda yang fardu,
Ya, sebab kita dalam mazhab Syafi'i ini wajib dan fardu tu benda yang sama sajalah. Okey. Baik. Jadi kita kata bila mana Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan ataupun untuk kita buat perkara-perkara yang wajib ni, bila Allah perintahkan, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedang meletakkan kita pada jalan menuju kepada keredaan Allah Taala. Ya, bila Allah perintahkan kita buat benda yang baik, benda yang wajib, benda yang fardu, sebenarnya, dan kita buat benda tu, bermakna Allah Subhanahu wa taala sedang meletakkan kita pada satu jalan untuk kita menuju kepada Allah Taala. Untuk kita menuju kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita menuju kepada kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bahasa mudah kita kata macam inilah. Orang yang bila Allah Taala suruh kita buat benda wajib ni, lepas tu kita buat pula benda wajib tu, bermakna kita sedang berada pada suatu jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada kasih sayang dan rahmat dia. Benda ni boleh kita lihat di dalam satu hadis sebagai contoh, hadis baginda Nabi SAW. Hadis ni biasa juga kita dengar hadis ni. Ya, hadis ni menyebutkan, saya ambil sebahagian daripada hadis ini, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Maksudnya, tidaklah seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang sangat aku suka, melainkan bila dia buat apa yang aku fardukan, bila dia buat apa yang aku wajibkan ke atas dia. Maksudnya dekat sini ialah kita nak kata bila mana kita ni melaksanakan apa yang Allah Ta'ala wajibkan ke atas kita, kita buat amal fardu yang Allah Ta'ala wajibkan ke atas kita. Macam contoh sekarang ini kita berada dalam bulan Ramadan dan kita sedang berpuasa wajib, puasa Ramadan. Alhamdulillah, maknanya kita sedang buat benda yang Allah suka. Ya, bila kita buat benda yang wajib, bermakna kita sedang buat benda yang Allah Subhanahu Wa Taala suka. Bila kita buat benda yang Allah Taala suka, nescaya kita akan mendapat kurniaan. Nescaya kita akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita akan dapat kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri. Apa kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kalau kita buat benda yang Allah Taala suka, iaitu kita pasti akan dapat kasih dan sayang Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi. Ya, jadi kita buat benda wajib, kita sedang melakukan perkara yang Allah suka. Bila kita buat benda yang Allah Taala suka, nescaya kita akan mendapat kurniaan, kelebihan, iaitulah dia kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan, bila kita dapat kasih sayang Allah Taala ni, tak ada benda dah atas dunia yang boleh memudaratkan kita. Kita berada dalam perlindungan kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Ya, tapi kalau kita berada dalam kasih dan sayang Allah, tapi kadang-kadang kita kena juga ujian daripada Allah Taala, jangan risau, itu menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala nak kafarah dosa kita ataupun Allah Subhanahu wa taala nak angkat darjat kita. Baik sangkalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita sebut tadi bahawa bila kita buat benda yang benda fardu, puasa Ramadan dan sebagainya sebagai contoh, maka kita sedang buat benda yang Allah Ta'ala suka. Bila buat benda Allah Ta'ala suka, maka kita akan dapat kasih dan sayang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, baik. Itu kelebihan yang kita lihat peringkat awal daripada hadis ini. Tapi kalau kita pergi kepada bahagian yang kedua daripada hadis ini, yang mana kita sebut tadi dapat kasih sayang Allah Ta'ala, itu kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu kasih sayangnya. Kemudian kita tengok sambungan daripada hadis ini tentang kelebihan kalau kita buat benda fardu ni lagi, ialah dalam hadis kudusi ini, fa iza ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yaduhu alladhi yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa in sa'alani la'u'tiyannahu wa la in ista'azani la'u'izannahu. Lebih kurang maknanya lebih kurang macam inilah. Apabila aku sayang kepada hamba aku ini, maka aku adalah pendengaran yang dia mendengar dengannya. Dan aku adalah penglihatan yang dia lihat dengannya. Dan aku adalah tangan yang dia memukul dengannya. Dan aku adalah kaki yang dia bergerak dengannya.
Dan sekiranya dia meminta daripadaku, nescaya aku akan bagi. Dan sekiranya dia minta perlindungan dengan aku, nescaya aku akan lindungi dia, aku akan pelihara dia. Ni maknanya. Tapi secara mudah lah. Secara mudah, hadis ini boleh tuan-tuan dan puan-puan tengok. Kalau sesiapa yang ada buku hadis Arba'in, hadis 40 Imam Nawawi, boleh tengok hadis ini, ada di dalam buku karangan Imam An-Nawawi tersebut. Cuma dekat sini saya nak sebut secara mudahnya bahawa pertama tadi, kalau kita buat benda fardu, contoh kita buat puasa bulan Ramadan ini, maka kita pertama telah buat benda yang Allah Ta'ala suka, kemudian kita akan dapat benda yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita akan dapat, bila buat benda yang Allah suka, kita akan dapat kasih sayang Allah Ta'ala. Tambahan kurniaan lagi, yang Allah Ta'ala bagi tahu. Kalau kita buat benda yang Allah Ta'ala fardukan ini apa? Aku adalah pendengaran yang dia mendengar dengannya. Aku adalah penglihatan yang dia lihat dengannya. Aku adalah tangan yang dia memukul dengannya. Aku adalah kaki yang dia bergerak dengannya. Maksudnya apa nak sebut dekat sini? Nak sebut dekat sini bahawa orang yang Allah Ta'ala kasih dan sayang, akibat daripada salah satu benda yang dia buat ialah melakukan amal fardu ini, maka segala tindakan dia, segala perbuatan dia, segala tingkah laku dia pasti akan selari dengan kehendak hukum syarak. Kenapa kita yakin bahawa dia akan selari dengan kehendak hukum syarak? Sebab dia telah pun dijanjikan oleh Allah Ta'ala tadi pemeliharaan dan penjagaan. Dia, pendengaran dia akan buat benda yang Allah Ta'ala suka. Penglihatan dia, dia hanya akan lihat benda yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak larang. Okey, dia akan mendengar benda yang dia akan apa? Berjalan ke tempat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala redha. Dia akan apa kita kata memegang ke mengapa ke kepada benda yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala redha. Jadi di sini kita kata tadi, apa kelebihan orang yang buat amal fardu? Contoh kita kata puasa Ramadan ini, kasih sayang Allah dapat. Kemudian dapat apa? Pemeliharaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala tindak tanduk kita pasti akan selari dengan kehendak dan ketetapan syarak. Amin ya rabbal alamin. Kita doalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, moga-moga Allah golongkan kita di dalam golongan orang yang termasuk dalam hadis yang dibacakan sebentar tadi. Jadi bersempenalah kita kata dengan kita ini berada di dalam bulan Ramadan ini, maka dalam keadaan kita pun sekarang di tengah berpuasa, ya, puasa fardu pula tu yang disebutkan dalam hadis sebentar tadi, maka kita pun sedang berada di dalam kasih dan sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Perkenaan permohonan, permintaan kita semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi ada baiknya kita gunakan ruang, peluang kita berada di dalam bulan Ramadan, kita sedang melakukan amal fardu ini, kita perbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam bulan Ramadan ini. Semoga Allah Ta'ala mantapkan iman kita, teguhkan iman kita, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pelihara iman kita, istiqamahkan kita dalam bulan Ramadan hinggalah ke penamat Ramadan, dan hinggalah kita bertemu dengan Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala redha kepada kita. Jadi bulan Ramadan ni saya nak tekankan, dalam keadaan kita sedang melakukan ibadah fardu ini, mari sama-sama kita buat benda yang bermanfaat untuk diri kita, iaitu kita berdoa kepada Allah. Kenapa nak berdoa pada Allah sedang dalam bulan Ramadan dan ketika sedang berpuasa? Kerana kita kata tadi bahawa doa kita akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perkara yang berkait dengan doa ni saya sebut di sini, bahawa hadis Nabi SAW ia menyebutkan bahawa di antara keadaan atau ketika doa seseorang itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah ketika seorang itu sedang berpuasa. Contoh hadis yang disebutkan di sini ialah salasatun la turaddu da'watuhum. 3 golongan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan tolak doa dan permohonan mereka. Ya, 3 golongan yang Allah tidak akan tolak doa dan permohonan mereka. Apa dia? Yang pertama ialah was-saimu hina yuftiru. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Was-saimu hina yuftiru, iaitu seorang yang berpuasa ketika dia berbuka. Okey, orang berpuasa ketika dia nak berbuka tu, maka itu ada satu saat yang mana doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua
hadis riwayat Imam Ahmad berkenaan dengan perkara yang hampir sama, iaitu disebutkan oleh Nabi, was-saimu hatta yuftiru. Okey, seorang yang sedang berpuasa hinggalah dia berbuka. Jadi ada dua hadis di sini yang kita kata mempunyai makna yang hampir sama, tetapi ada dua keadaan yang sedikit berbeza. Apa dia? Iaitu yang pertama, kita kata dekat sini hadis menceritakan satu, hina yuftiru, doa tidak akan ditolak ketika berbuka. Ketika berbuka. Yang kedua ialah hadis menceritakan tentang orang yang berpuasa itu doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala hinggalah dia berbuka. Baik. Jadi ada dua keadaan dekat sini. Maknanya kita kata sebab hari itu ada orang bertanya. Dia kata waktu bila sebenarnya yang dimaksudkan dengan hadis Nabi yang menceritakan bahawa doa itu mustajab tu? Waktu bila? Okey, jadi berdasarkan kepada hadis yang saya kongsikan sebentar tadi, ya, yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW sebentar tadi, maknanya ada dua situasi di sini. Yang kita boleh perbanyakkan doa kerana doa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama ialah hina yuftiru, iaitu ketika berbuka. Iaitu saat yang mustajab ialah ketika mana? Sebelum waktu berbuka. Dekat nak waktu berbuka, itu saat doa mustajab. Baik. Yang satu lagi hadis kata hatta yuftira, hinggalah dia berbuka. Bila hadis menceritakan hingga dia berbuka, maknanya doa yang tidak ditolak ini ialah daripada permulaan kita puasa tu, habis masuk je waktu subuh tu, daripada situ sampailah kepada waktu berbuka, sepanjang hari itu adalah waktu doa mustajab. Jadi ada dua keadaan dekat sini. Yang pertama, sepanjang hari itu adalah merupakan hari waktu yang mustajab doa, dan ada satu lagi ketika, iaitu ketika kita sedang nak berbuka puasa. Jadi perbanyakkan doa sepanjang hari itu, dan perbanyakkan juga doa ketika mana kita nak berbuka puasa. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala perkenankan doa dan hajat kita. Ya, kenapa kita kata macam tu tadi? Sebab kita kaitkan dengan isu melakukan ibadah fardu, kita akan mendapat kasih dan sayang Allah. Bila kita dapat kasih dan sayang Allah Ta'ala, antara kurniaan kelebihan lain ialah doa kita akan diperkenankan Allah Ta'ala. Jadi bila kita tahu doa kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada ketika ini, kita perbanyakkanlah doa pada waktu-waktu mustajab. Yang kita bagi contoh tadi ialah ketika waktu berpuasa dan ketika nak berbuka puasa. Okey, baik. Jadi sebelum itu, sebelum kita sambung sikit lagi, mana kita sebut bahawa penekanan kita tentang isu doa ini adalah kerana disebut dalam hadis Nabi juga bahawa ad-du'a'u silahul mu'min. Doa ini adalah merupakan senjata bagi orang mukmin. Ya, kita kalau ada senjata kemudian kita tak guna, maka sia-sialah. Ya, ada senjata kena digunakan dengan cara yang paling baik, cara yang paling bermanfaat untuk kita, insya-Allah, ya. Baik. Jadi bila kita sebut tentang doa ini, saya nak kongsikan sedikit pesanan ulama, moga-moga bermanfaat untuk kita bersama, iaitu pesanan ulama ketika mana kita, sebab kita sebut tadi bahawa doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana kita sedang berpuasa ini, maka ketika mana kita sedang solat, ini pesanan daripada ulama, ketika mana kita sedang solat, pada sujud yang terakhir itu, pada sujud yang terakhir itu, ataupun sebenarnya pada waktu bila-bila saja, tapi kita kata pada sujud yang terakhir kerana disebut dalam hadis waktu yang paling hampir seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala ialah ketika sujud. Jadi waktu kita sujud, perbanyakkan doa. Apa doa yang dipesan oleh ulama supaya kita tidak tinggalkan langsung setiap kali kita solat. Okey. Cuma saya tekankan di sini waktu bila? Waktu sujud. Tapi waktu lain nak doa pun terpulanglah, terpulang. Baik. Antara doa yang dipesan oleh ulama supaya kita tidak tinggalkan ialah 3 doa yang jangan ditinggalkan. Yang pertama ialah doa Allahumma rzuqna husnul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Okey, ketika sujud tu kita mohon dengan Allah Taala, ya Allah, kurniakanlah kepada kami husnul khatimah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami pengakhiran hidup yang baik. Pengakhiran hidup yang baik itu yang kita minta. Okey, kenapa kita nak minta husnul khatimah? Sebab hadis Nabi kata, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir kehidupannya dapat menyebut la ilaha illallah, salah satu tanda husnul khatimah,
Ya, salah satu tanda husnul khatimah ialah dapat menyebut la ilaha illallah, dan orang yang dapat menyebut la ilaha illallah akan dapat masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Okey, doa supaya kita dimatikan dalam husnul khatimah. Yang kedua, doa supaya apa? Allahumma rzuqna taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami peluang untuk bertaubat sebelum kami dicabut nyawa. Itu doa yang kedua. Doa apa? Doa semoga Allah Ta'ala buka ruang kepada kita untuk kita bertaubat kepada Allah sebelum malaikatul maut datang kepada kita. Okey, dan yang ketiga, doa yang ini biasa kita doa, ya. Apa dia? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang memperbolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hati kami atas agama kamu. Tetapkanlah hati kami di atas agamamu, ya Allah. Maknanya, ada 3 benda yang kita pesan tadi dalam bab doa ini, terutama dalam bulan Ramadan. Moga-moga doa kita diperkenankan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Kita minta supaya Allah matikan kita dalam husnul khatimah, satu. Yang kedua, kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hati kita untuk bertaubat, mohon ampun atas segala dosa-dosa dan kesalahan kita sebelum kita mati. Dan yang ketiga, minta dengan Allah supaya Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman kita, tetapkan diri kita atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita ni. Itu perkara yang pertama kita ambil berkenaan dengan perkara fardu. Jaga elok-elok amalan fardu, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan jaga, dan Allah Subhanahu wa taala akan pelihara kita, insya-Allah. Dan ada satu lagi perkara yang boleh kita kongsikan, ya, sedikit sebanyak, moga-moga bermanfaat untuk kita bersama, manfaat untuk kita bersama, iaitu perkara yang kedua kita ambil pada petang ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahawa amalan ibadah puasa ni adalah merupakan amalan yang telah pun dilaksanakan ataupun dikenali atau makruf di kalangan umat yang sebelum daripada kita. Maknanya bukanlah amal baru puasa ni, dia adalah amalan yang telah dikenali oleh umat yang sebelum daripada kita, ya, sebelum daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, sempat tengok sekejap tadi daripada tafsir At-Tabari, dicerita tentang ayat ini yang dimaksudkan dengan orang-orang yang sebelum daripada kamu ini. Dia ambil contoh satu ialah orang Nasrani, di mana orang Nasrani ini disebutkan dalam tafsir Imam At-Tabari, mereka juga difardukan oleh Allah Ta'ala untuk berpuasa dalam bulan Ramadan. Sebagaimana kita tahu, bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan yang panas. Jadi orang Nasrani ini, bila Allah perintahkan puasa dalam bulan Ramadan, bulan panas, mereka rasa berat. Bila mereka rasa berat, mereka malas. Bila malas, mereka ubah pula puasa tu, ya, dan bulan Ramadan panas tak nak. Jadi mereka buat macam mana? Mereka ubah hari puasa ni ke bulan lain, di antara musim sejuk dan juga musim panas. Dia puasa dekat situ. Dia ubah hanya benda yang Allah Ta'ala dah tetapkan tadi. Kemudian, bila mereka sedar benda yang mereka buat tu salah, mereka pula kata dengan kawan-kawan mereka, ya, mereka puasa 30 hari, mereka kata kita tambah lagi puasa kita 20 hari. Kenapa? Sebab sebagai kafarah kerana kita dah langgar perintah Allah. Jadi orang Nasrani, dia puasa 50 hari, tapi bukan dalam bulan Ramadan. Boleh ke tidak kita buat benda yang seumpama ini, tuan-tuan dan puan-puan? Pertama, kita tengoklah bahawa benda ni adalah merupakan benda ataupun ketetapan yang telah pun Allah Subhanahu wa taala tetapkan puasa dalam bulan Ramadan. Bila mana Allah Taala tetapkan sesuatu, kita sebagai hamba jangan pandai-pandai nak ubah. Kita sebagai hamba jangan pandai-pandai nak pindah. Kita sebagai hamba jangan pandai-pandai kita nak langgar. Ya, bila Allah dah kata puasa 30 hari dalam bulan Ramadan, 30 hari dalam bulan Ramadan lah. Jangan pula kita nak pergi ubah ke bulan yang lain. Sebab benda ini adalah merupakan ketetapan-ketetapan yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita langgar benda yang Allah Taala perintah, benda yang Allah Taala tetapkan, bermakna kita sengaja mengetuk pintu bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan bala ni sebagaimana kita sedia maklumlah, dia akan turun kepada orang yang buat jahat. Tetapi dalam masa yang sama, dia akan turut terkena kepada orang yang tidak berbuat jahat dan tidak berbuat maksiat tersebut.
Sebab itu dalam bab ini, adilnya Allah Ta'ala, ya, orang yang buat dosa maka dia akan dibangkitkan dengan dosa dia. Tapi orang yang mati akibat daripada bala kerana dosa maksiat yang orang lain buat, dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan bahawa orang yang mati dalam keadaan kena bala ni, bala tu akibat daripada murka Allah kerana orang lain yang buat maksiat, tapi terkena kepada dia sekali kerana dia berada di tempat yang sama, maka hadis riwayat Imam Ahmad kata mereka ini di hari kiamat besok akan dibangkitkan dengan mendapat keampunan dan dengan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu benda kita iktibar. Kita ambil perkara yang kedua ni ialah benda yang Allah Ta'ala dah tentukan untuk kita, dah putuskan untuk kita, yang tu jangan pandai-pandai nak pindah, jangan pandai-pandai nak ubah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala lebih mengetahui apa yang terbaik untuk hamba dia. Kita ni kalau kereta rosak, kenapa tak repair sendiri? Kenapa kena pergi hantar ke kedai? Dan sebagainya lah kita kata gitu. Sebab apa? Sebab tokey kedai ataupun kita kata pusat servis itu lebih mengetahui tentang kereta yang dia adalah merupakan pengeluarannya. Begitu juga dengan kita. Allah Ta'ala yang cipta kita, Allah Ta'ala sebenarnya lebih tahu apa yang terbaik dan apa yang tak baik untuk kita. Itu benda yang kita ambil perkara yang kedua. Dan perkara yang ketiga, perkara yang terakhir yang kita ambil untuk petang ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tahu bahawa tujuan pensyariatan ibadah puasa la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu beroleh takwa. Itu tujuan objektif daripada ibadah puasa, la'allakum tattaqun, moga-moga kamu bertakwa. Tapi dekat sini ada satu benda yang sangat-sangat menggusarkan kita sebenarnya. Bila Allah Ta'ala sebut perkataan la'allakum, menunjukkan, ulama kata dia maksud dia la'alla ini adalah litaraji. Litaraji maksud satu kemungkinan. Satu harapan, pengharapan, moga-moga. Maksudnya, orang yang berpuasa Ramadan ini, kenapa dia berpuasa Ramadan? La'allakum tattaqun. Moga-moga. Bermakna ada orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan, tapi dia tidak dapat ketakwaan. Bahkan dalam hadis Nabi yang lain sebut apa? Ada orang yang berpuasa, tapi dia keluar daripada ibadah puasa ini dalam keadaan lapar dan dahaga saja. Dalam hadis yang lain kata bahawa kita kata celakalah orang yang sempat berada di dalam Ramadan tapi keluar daripada Ramadan, falam yughfaru lahu, tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah puasa ni tujuan dia untuk membina takwa, tapi tidak semua orang yang berada dalam Ramadan, yang berpuasa Ramadan dapat membina ketakwaan. Sebab itulah kita kata kalau ibadah puasa ni dia ada syarat dia, ada rukun dia, ada benda-benda yang perlu kita jaga adab dan juga pantang larang dia. Jadi benda tu kena jaga betul-betul. Sebab itulah kita selain daripada ibadah puasa ni, saya kongsi sikit sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, pesanan daripada Sayyidina Ali tentang tips ataupun cara-cara bagaimana untuk kita membina ketakwaan. Jadi Sayyidina Ali berkata, at-taqwa hiya al-khawfu minal jalil. Takwa ni ialah kita kena rasa takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takut dengan Allah, kita ambil contoh ibadah puasa kita hari ini, kita takut dengan Allah Ta'ala, maka kita melakukan ibadah puasa. Kita tak makan, kita tak minum walaupun orang tak nampak. Tanda ciri takwa yang pertama dah ada kat kita. Kita berpuasa, kenapa? Kerana kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dah. Kemudian, ciri yang kedua untuk membina takwa, wal amalu bit tanzil. Hendaklah engkau beramal dengan kitab yang diturunkan, yakni Al-Quran. Jadi kita sekarang ni sedang beramal tidak dengan kitab yang Allah Ta'ala turunkan Al-Quran? Ya. Kenapa? Kerana ibadah puasa, kewajipan, kefarduan ibadah puasa itu datang daripada Al-Quran itu sendiri. Disebutkan oleh Allah Ta'ala datang di dalam Al-Quran. Jadi kewajipan puasa itu kita laksanakan. Bermakna ciri yang kedua, iaitu beramal dengan tuntutan Al-Quran. Dah ada dalam diri kita. Alhamdulillah. Kemudian, wal qana'atu bil qalil. Ini qana'ah dengan yang qalil. Makna rasa cukup dengan apa yang ada. Yang ini susah sikit sebenarnya. Sebab benda ni dia berkait dengan hati, berkait dengan perkara syukur. Tapi kita doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan kita ini di kalangan orang-orang yang sentiasa bersyukur dengan nikmat yang Allah Taala beri. Jadi di antara salah satu tanda syukur apa? Itulah ketika mana kita berbuka, kita berdoa, kita bila dah makan, alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu Wa Taala, itu pun tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita dah makan, baca bismillah,
dan kita siap makan, kita baca alhamdulillah, bermakna ciri ketiga alhamdulillah ada dah dekat kita, makna kita bersyukur dengan rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita. Dan kemudian yang keempat, ciri yang keempat, macam mana nak tingkatkan takwa kita? Wal isti'dad liyaumir rahil, mempersiap sediakan diri kita dengan amalan untuk bekalan kita pada hari kiamat. Ada tak? Ada. Ni puasa lah. Puasa ni adalah amalan bekalan kita untuk kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu ada 3 perkara yang kita ambil berdasarkan kepada ayat daripada suratul Baqarah 183. Dan sebelum saya tutup di sini, kesimpulan yang boleh kita ambil sama-sama kita laksanakan, iaitu yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin hadirat sekalian, peluang kita berada di dalam bulan Ramadan ini, gunakanlah dia sebaik mungkin, sebab peluang ini kita tak tahu sama ada Allah temukan kita ataupun tidak dalam Ramadan yang akan datang. Ya, gunakan peluang ini sebaik mungkin, laksanakan puasa kita dengan sebaiknya. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan puasa kita ini sebagai kunci untuk membuka pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Okey, yang kedua, ingat bahawa kita pesankan tadi bahawa doa orang-orang yang berpuasa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lantaran itu, gunakan peluang berada di dalam bulan Ramadan ini untuk memperbanyakkan doa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dalam hadis Nabi yang lain disebutkan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu akan murka, akan marah apabila dia tidak diminta kepadanya. Mintalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang akhir sekali, kita kata berkenaan dengan isu takwa tadi, bahawa takwa ini benda yang perlu diusahakan, benda yang perlu dikejar ataupun diikhtiarkan. Dia bukan perkara yang datang sendiri, bukan. Kita kena usaha. Jadi usaha tadi kita dah sebut, pesanan daripada Sayyidina Ali tadi, satu, tingkatkan rasa takut kepada Allah, kemudian ikut panduan Al-Quran, yang ketiga, bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita, dan yang keempat, siap sediakan diri kita dengan amal sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa cukup pertemuan kita untuk petang ini, ya, bersiaran kita secara maya, secara langsung di FB Live bersama dengan Masjid As-Siddiqin Batang Benar Nilai Negeri Sembilan. Moga-moga perkongsian kita pada petang ini diredai Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga perkongsian kita memberikan manfaat kepada kita bersama, dan moga-moga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa dan kesalahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.